dari perpaduan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur dengan peluang yang telah diberikan dan ruang masa yang ada yang telah membantu saya untuk dapat menyiapkan pertama buku saya ini, Benteng dari Neraka dan Laluan ke Syurga, dan juga ini lagi satu, iaitu pendekatan ulumul hadis dalam menangani salah faham terhadap sunnah. Buku ini adalah karya bersama dengan sahabat saya, Dr. Khadir Ahmad, untuk para pembaca sekalian. Buku pertama saya ini adalah menjelaskan di antara laluan yang perlu diambil kesempatan oleh setiap Muslim dalam rangka kita untuk menempatkan diri kita ke syurga Allah SWT. Ya. Di mana dalam karya ini saya telah menyenaraikan 72 item, ya, yang merupakan benteng dan sekaligus menjadi laluan untuk melayakkan seseorang dengan izin Allah. Ya. Tak boleh dah elak juga dengan izin Allah, sebab masuknya kita ke syurga adalah dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Apabila kita mengerjakan, ia menjadi sebab untuk melayakkan seseorang itu dengan izin Allah untuk dimasukkan ke syurga Allah SWT. Jadi dalam kesempatan ini saya merayu mana-mana sahabat yang berhajat untuk mendapatkan kedua-dua buku ini supaya dapat menghubungi pejabat Persatuan Ulama Malaysia dan berhubung terus dengan rakan-rakan yang bersedia untuk melayani tuan-tuan semua. Mudah-mudahan dua karya ini menjadi jariah saya dan juga sahabat saya Dr. Khadir Ahmad di saat saya akan menghadap Allah Ta'ala dan menghadap Allah SWT nanti, terus mendapat reward yang berterusan hasil daripada ilmu yang dimanfaatkan oleh semua sahabat-sahabat semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang dikasihi, kita bersyukur kita sampai ke saat ini. Allah telah kabulkan doa kita agar kita dipertemukan dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan kini kita telah sampai ke malam yang ke-17 dan kita amat bersyukur dengan nikmat yang agung ini, kerana apabila Ramadan semakin menghampiri titik noktahnya, ia akan pergi dan Ramadan akan kembali. Tetapi kalau kita yang pergi, kita pergi tanpa kembali. Jadi kita bersyukur sangat kerana sekali lagi dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dan mudah-mudahan juga Ramadan di masa akan datang. Sebenarnya bulan Ramadan
bulan Al-Quran. Jadi pada hari ini kita nak menilai sejauh mana kita bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran, kalau kita letak dia di hadapan, dia akan meneroka jalan ke syurga. Tetapi kalau kita meletakkan Al-Quran di belakang, ia menyebabkan kita tersalah haluan jalan ke neraka kerana kita hidup di dunia tanpa pedoman yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana malaikat Jibril alaihi salam apabila dia turun membawa Al-Quran, maka dia menjadi afdalul malaikat, malaikat yang terbaik. Dan apabila Al-Quranul Karim diperturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda menjadi sayyidul khalq, sebaik-baik atau semulia-mulia atau penghulu bagi seluruh pencipta. Apabila Al-Quranul Karim diperturunkan kepada umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Apabila Al-Quran diperturunkan di dalam bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan terbaik, khairus syuhur. Apabila Al-Quranul Karim mula diperturunkan pada Lailatul Qadr, maka malam itu menjadi malam terbaik, khairul layal. Jadi pendek kata, sesiapa yang berdamping dengan Al-Quran bermakna dia berdamping dengan kemuliaan. Kalau nak dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka kita perlu bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, dan itulah fokus kita pada petang ini dan pada bulan ini. Selain daripada itu, kita mengambil semangat daripada firman Allah dalam surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan solat dan menginfakkan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi ataupun terbuka, maka mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Perniagaan yang sama sekali tidak terdedah kepada risiko kerugian, dan ini tidak ada di mana-mana tawaran, kerana ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pasti tidak akan memungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda baginda menggalakkan sangat supaya kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana pada hari kiamat nanti dia akan menjadi pemberi syafaat kepada tuannya. Oleh kerana itu, dalam kita menilai sejauh mana kita bermuamalah dengan Al-Quran, khususnya di dalam bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan ini, kalau boleh saya cadangkan, kita menilai 5 agenda. Adakah kita melaksanakan 5T contohnya, iaitu tilawah, kita membaca Al-Quran, membaca dengan tertil ataupun qiraah, samalah, maknanya kita fokus kepada membaca dan membaca dengan betul supaya ia boleh mendorong kita memahami juga dengan betul. Selain daripada itu, kita fokus kepada tadarus. Ini satu amalan mulia yang diletakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, diamalkan bersama Sayyidina Jibril alaihi salam, dan inilah yang diamalkan oleh para as-salihin zaman
berzaman. Jadi kalau kita nak mencipta, menempah ciri-ciri kesalehan, maka kita perlu memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim, antaranya melalui tadarus sebagai salah satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini jugalah kita pergi pada T yang ketiga, tahfiz, iaitu kita cuba menghafaz, menambah surah-surah pilihan untuk dijadikan bekalan. Dan kita bertuah kalau kita di kalangan ahli keluarga kita ada anak-anak yang menghafaz Al-Quran, mereka boleh membimbing kita agar kita menjadi seperti mereka. Jadi mudah-mudahan mereka juga akan dapat membantu kita. Begitulah juga anak-anak yang sudah menghafaz Al-Quran. Anda mungkin sudah dikenali sebagai, dalam konteks Malaysia ini, sebagai Al-Hafiz, tetapi ia tidak memberi jaminan bahawa kita benar-benar menghafaz Al-Quran kalau kita meminggirkannya pada masa-masa yang lain. Mungkin kita boleh atasi kekurangan kesilapan itu dengan memanfaatkan bulan Ramadan. Dan seterusnya kita pergi pada tafsir. Ini pergi pada satu tahap pencapaian yang lebih, iaitu kita memahami segala kandungan yang diutarakan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar dia benar-benar menjadi sumber hidayah, pedoman hidup kita. Dan ia akan lebih bermakna kalau kita menggunakan satu lagi pendekatan, satu lagi agenda, iaitu yang kelima, tadabbur. Kita mentadabburkan Al-Quranul Karim, kerana inilah sebenarnya maksud asal Al-Quran diperturunkan kepada kita. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat bahawa Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Ini yang kita bimbang sekali. Maksudnya Al-Quran adalah pemberi syafaat, yang mana syafaatnya akan diterima dan sebagai penghujah, yang mana hujahnya disokong. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan memandunya ke syurga. Dan sesiapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke neraka. Ini yang patut kita bimbang, dan orang yang bimbang selalunya dia selamat. Kalau orang yang tidak berhati-hati, dia terdedah kepada banyak risiko dan bahaya. Jadi perimbangan antara al-khawf, rasa bimbang, dan dengan itu kita mengharap untuk mendapat laluan yang benar dan melaksanakan segalanya yang benar. Perimbangan antara al-khawfu wa raja, antara bimbang, takut dengan harapan dan rayuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas ini kita dapat mengenal dan menilai kita ini di mana sebenarnya setelah tiba pada malam yang ke-17. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala amalan kita dan ampunkan segala dosa kita, dan Allah selamatkan kita semua daripada bala dan wabak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك